Hai, apa khabar? Lately ni kan, ramai sangat yang bertanya, kenapa Perikatan Nasional kelihatan begitu terdesak sangat untuk kembali menjadi kerajaan ni? Yelah, kita ni bukanlah bebal sangat. Kita pun faham pilihan raya umum dah pun berlalu. Maksudnya kerajaan pusat, yakni kerajaan perpaduan telah pun terbentuk. Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjalankan tugasnya lebih 6 bulan. Kerajaan ini stabil, kerajaan ini kukuh. Tapi kelihatannya Perikatan Nasional, aka Pertikaian Nasional ni, masih lagi kelihatan begitu terdesak sangat. Dia try hard untuk menjatuhkan kerajaan, untuk mengambil alih kepimpinan kerajaan pusat. Persoalannya, kenapa mereka begitu terdesak sangat? Kemudian di samping itu terdapat juga persoalan-persoalan dan persepsi propaganda yang mereka timbulkan. Antaranya adalah kononnya Kabinet Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dikuasai oleh majoriti orang bukan Islam. Betul ke? Dan di kalangan ahli-ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan juga dikuasai majoriti orang bukan Islam. Betul ke? Habis kalau dah Pertikaian Nasional ini terdesak jangan jadi kerajaan, dia nak bergabung dengan siapa pula? Jadi dalam video pada kali ini saya akan menjawab 4 persoalan. Kenapa Perikatan Nasional begitu terdesak sangat nak kembali menjadi kerajaan? Persoalan yang kedua, betul ke Kabinet Kerajaan Perpaduan dikuasai oleh majoriti orang bukan Islam? Persoalan yang ketiga, betul ke majoriti ahli-ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan ini terdiri daripada orang-orang bukan Islam? Dan persoalan yang keempat, kalaulah Pertikaian Nasional ni kembali menjadi kerajaan, dia nak membentuk kerajaan dengan siapa? Okey, jom. 4 persoalan kita bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, daciahau, wanakam, salam reformasi dan salam perpaduan madani. Bertemu kita lagi di channel SBS. Berkasih kepada anda yang terus setia memilih channel SBS. Menjelang pilihan raya 6 negeri ini, pelbagai persepsi dan propaganda cuba dimainkan oleh pihak pembangkang iaitu Pertikaian Nasional. Antara momokan atau propaganda yang paling banyak mereka bawa di bawah, bahawa jika mereka berjaya menguasai pilihan raya 6 negeri ini, kerajaan pusat akan menyusul berdebab terjatuh. Sebenarnya dalam video yang lalu, saya telah menerangkan secara fakta apakah jalan ataupun mekanisme yang boleh mereka lakukan jika mereka berhajat untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Bagi yang nak tengok hujah-hujah saya, bolehlah ke video yang sebelum ini. Secara ringkasnya, beberapa jalan seperti SD, pengkhianatan, lompat parti, undi percaya, undi tak percaya, semua jalan itu sudah lagi tidak boleh dipakai. Tetapi kelihatannya Perikatan Nasional masih lagi try hard, seolah-olah mereka masih lagi boleh menjatuhkan kerajaan sedia ada. Walaupun mereka tahu bahawa kerajaan sedia ada ini majoritinya kukuh, kerajaan itu stabil, ekonomi dah semakin baik, takbiran semakin bagus, peluang rakyat semakin terkawal, semua benda jadi baik, yang tak baik hanya pembangkang aja. Jadi timbullah persoalan ramai, kenapa kita melihat bahawa Perikatan Nasional ini begitu terdesak sangat? Seolah-olah mereka tidak menjalankan usaha check and balance untuk menjadi pembangkang yang baik, tetapi mereka lebih berminat untuk usaha menjatuhkan kerajaan sedia ada dengan memberikan gambaran bahawa seolah-olah mereka jauh lebih baik daripada kerajaan sedia ada. Rakyat tak adalah bebal sangat pun. Kerana sebelum ini mereka dah perintah. Kita dah rasa dah duduk di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Aku malaslah nak cakap macam mana prestasinya. Korang sendirilah fikir. Jujur daripada saya, pandangan peribadi saya, prestasi Kerajaan Perpaduan dan prestasi Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim jauh mengatasi prestasi Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaannya. Tapi tak apalah. Macam mana baik pun kerajaan perpaduan ini, Pertikaian Nasional ini sentiasa mempertikaikan bahawa kerajaan ini tak baik. Dan akhirnya mereka pula yang kelihatan terdesak, seolah-olah mereka beria-ria sangat nak mengambil alih kerajaan. Jadi timbullah beberapa persoalan, kenapa mereka terdesak sangat? Jadi persoalan yang pertama, kenapa Perikatan Nasional begitu terdesak sangat nak mengambil alih kerajaan adalah sebenarnya beberapa pimpinan Perikatan Nasional itu sendiri sedang terpalit dengan pelbagai kes mahkamah. Kalau mereka turun ke bawah, ceramah, mereka beritahu bahawa mereka berjuang untuk rakyat, mereka sedang membawa suara rakyat, pergilah mabuk, menipu aja semua tu. Yang sebenarnya masing-masing sedang menjaga tembolok sendiri, masing-masing sedang takut dengan kes-kes mahkamah. Mari saya berikan beberapa contoh. Antara contoh pemimpin Pertikaian Nasional yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah adalah Presiden Parti Peribumi Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang berhadapan dengan kes mahkamah melibatkan jutaan ringgit, kes salah guna kuasa, kes rasuah dan beberapa pertuduhan termasuk kes pengubahan wang haram.
Kau ingat dia senang hati ke nak menghadap? Dia tak senang hati, bro. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dia adalah dengan mendesak supaya Perikatan Nasional kembali menjadi kerajaan. Jadi di sini kita nampaklah dengan jelas, tak adalah jujur sangat pun Tan Sri Muhyiddin ni. Diri dia sendiri pun terpalit dengan kes mahkamah. Banyak pula tu pertuduhannya. Dan jumlah yang disabitkan pun banyak. Perbicaraan untuk kes-kes ini masih lagi berjalan. Dan ini serba sedikit meningkatkan keterdesakan Muhyiddin untuk kembali mengambil alih kuasa. Itu pasal kita boleh lihat Pertikaian Nasional ini sentiasa mempertikaikan kerajaan sedia ada. Bukanlah dia pertikaikan kerana rakyat sangat pun, tapi kerana pemimpin dia sendiri terpalit dengan kes rasuah, terpalit dengan kes mahkamah. Goyang babe nak masuk bicara ni kalau sabit masuk dalam tau. Jadi itu pasal lah mereka gelabah nak kembali menjadi kerajaan. Siapa lagi contoh pemimpin Pertikaian Nasional yang sedang didakwa? Contohnya Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Wan Saiful Wanjan. Dia pun sedang berhadapan dengan pertuduhan mahkamah melibatkan jutaan ringgit juga. Kes Jana Wibawa. Detail dia anda pergi carilah. Kalau saya nak cerita detail ni sampai besok pun tak habis. Wan Saiful berhadapan dengan pertuduhan kes rasuah melibatkan lebih kurang 6.9 juta ke lebih kurang. Sekarang kita nampak kan, Wan Saiful selalu bersuara dalam parlimen, selalu bersuara dalam ceramah. Ini kerajaan perpaduan, tak ada nak ambil tahu hal rakyat. Ini kerajaan perpaduan begini, kerajaan perpaduan begitu. Dia sendiri terpalit dengan kes mahkamah. Dia tak berani nak sebut. Bila ditanya kepada dia, ini pendakwaan terpilih katanya. Kalau kau tak buat, tak perlulah takut. Bila ada perbicaraan, maksudnya kes itu ada asas. Mudah je. Jadi kalau lepas ini anda bertemu dengan Wan Saiful, dia berceramah, dia bercerita tentang rakyat, anda angkat kaki balik je lah. Ataupun anda bagi tu Wan Saiful, you shut up lah brother. You sendiri pun goyang sebenarnya kerana you ada kes mahkamah. Jadi bukanlah mereka ni jujur sangat nak berjuang kerana rakyat pun. Ini semua orang yang nak selamatkan diri sendiri je. Sebab tu dia terdesak sangat nak menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kemudian siapa lagi yang tengah berhadapan dengan pertuduhan kes mahkamah? Orangnya adalah Azmin Ali. Azmin Ali sedang berhadapan saman daripada Parti Keadilan Rakyat kerana mengkhianati Parti Keadilan Rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Parti Keadilan Rakyat memfailkan saman bond 10 juta terhadap Azmin Ali dan 10 lagi ahli parlimen. Keterdesakan Azmin Ali ni bertambah apabila Zuraida Kamarudin, balaci terkanan dia, kalah pula kes mahkamah. Boleh pula mahkamah putuskan Zuraida kena bayar 10 juta. Apa kau ingat Azmin Ali tak goyang ke bila dia tengok balaci kanan dia Zuraida dah kena bayar 10 juta? Walaupun dekat mulut dia kata kes itu belum selesai, masih lagi ada proses-proses terusnya. Tapi persoalannya di peringkat mahkamah yang pertama telah pun diputuskan bersalah dan Zuraida diminta bayar 10 juta. Apa makna daripada kes ini? Bila Zuraida diputuskan membayar 10 juta, ada 10 orang lagi yang melakukan kesalahan yang sama, waktu yang sama, tarikh yang sama dan pertuduhan yang sama. Jadi kalau seorang dah sangkut kena bayar 10 juta, apa kau fikir yang lain ni tak goyang ke? Mansur Osmannya, Rashid Hasnonnya, Azmin Alinya, Amarudin Jafarnya, Saifuddin Abdullahnya, ada lagi 3-4 orang kan? Semua pengkhianat-pengkhianat ni dekat mana sekarang? Dia orang tengah berlonggok-longgok di dalam Perikatan Nasional tu tahu. Dia orang ni lah yang menambah keterdesakan Perikatan Nasional ini supaya cepat-cepat menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kerana dia orang ini terkait dengan kes-kes mahkamah, kes-kes yang melibatkan jutaan ringgit. Macam pengkhianat ni, kes-kes yang melibatkan dia kena bayar 10 juta sebab berkhianat. Kau ingat sikit-sikit ke? Sikit ke tu? Kalau katakanlah tidak melibatkan diri pemimpin daripada Pertikaian Nasional, dia melibatkan orang yang ada kaitan dengan pemimpin dari Pertikaian Nasional. Contoh macam kes anak kepada Setiausaha Agong Parti Bersatu, iaitu anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Muhammad Faizal didakwa dengan memalsukan dokumen berkaitan minyak masak. Siapa budak ni? Budak ni anak Hamzah. Hamzah ni Setiausaha Agong Bersatu lah. Bila anak kena dakwa, kau ingat bapak tak goyang ke? Bapak goyang bro, goyang. Kau ingat hati dia senang ke? Hati tak ada senang bro. Anak mah kena dakwa, memang tak ada senang punya. Kemudian siapa lagi pemimpin yang terkait dengan kes mahkamah, walaupun tidak secara langsung kepada diri dia, tapi orang lain yang didakwa terkait dengan dia? Antaranya adalah Tan Sri Anwar Musa, pengarah Hydro Shop Sdn Bhd, Datuk Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak, berhadapan dengan pertuduhan menawarkan 500,000 setahun selama 15 tahun faedah kepada Tan Sri Anwar Musa berhubung pengambil alihan konsesi Menara Kuala Lumpur. Mesti korang ada dengar kan, ini kes Menara KL ni lah. Terkait babe dengan nama Anwar Musa. Ketika itu Anwar Musa memegang Menteri Komunikasi dan Multimedia. Walaupun bukan Tan Sri Anwar Musa yang didakwa, tetapi namanya terkait dengan kes ini. Apa kau
Kau ingat Anwar Musa senang hati ke? Tak ada bro, dia goyang. Ingat dia tak goyang ke? Jadi sebab itulah kalau kita tengok agresifnya Anwar Musa juga menyerang kerajaan perpaduan adalah kerana dirinya juga ada kaitan dengan kes-kes mahkamah ini. Keterdesakan pemimpin-pemimpin ini diterjemah dengan menekan kerajaan sedia ada. Dengan memakai topeng seolah-olah mereka berjuang untuk rakyat. Mereka lah pejuang yang akan memperjuangkan nasib rakyat. Padahal nasib sendiri tu dah terkait dengan kes mahkamah. Ini lebih kuranglah juga dengan keadaan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir ni kalau ikutkan pada pandangan saya dah tak ada apa dah. Kalah pilihan raya, hilang deposit, parti dia hilang semua kerusi. Tapi kenapa orang-orang yang mengkhianati di dalam kerajaan ni dulu semua kembali duduk dengan dia? Sebabnya Tun Dr. Mahathir pun tak pasal-pasal pergi saman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya dia kata Datuk Seri Anwar menuduh dia mengkayakan kaum keluarganya. Padahal dalam ucapan tu Datuk Seri Anwar tak sebut nama pun. Tapi dia punya gelabah dia sendiri failkan saman. Ni yang dikatakan tak ada penyakit cari penyakit ni. Datuk Seri Anwar yang saya kenali, kalau dia bercakap dia punya fakta, dia punya bukti dan dia punya hujah yang kukuh. Kan? Tak pasal-pasal dia dah failkan kehadiran di mahkamah. Maksudnya dia bersedia untuk lawan kes itu. Apa kau ingat orang macam Mahathir tak goyang ke? Goyang babe. Tun Dr. Mahathir pun goyang. Jadi sebab itu kumpulan yang serba goyang ini duduklah belonggok beramai-ramai. Apa kau ingat Mahathir suka ke tengok muka dia orang-orang yang khianat dia dulu ni? Muhyiddin, Azmin, ini semua muka yang ada dalam kerajaan. Keluar parti khianat, jatuhkan dia. Hari ni semua datang tegi-hegi duduk dengan dia. Dia orang pergunakan balik Tun Dr. Mahathir ni. Mungkin anda pun boleh agaklah kenapa mereka duduk dengan Tun Dr. Mahathir ni. Tetapi persoalan utama adalah ketika pilihan raya yang lalu beliau telah ditolak. Dia sendiri pun hilang deposit. Parti dia, Parti Pejuang, semua kerusi hilang deposit. Jadi dia sendiri sudah tidak relevan lagi untuk berada dalam politik. Tapi oleh kerana masing-masing terdesak, kumpulan terdesak ini duduklah dalam satu blok yang dipanggil Pertikaian Nasional. Saya kira saya telah pun menjawab persoalan yang pertama, kenapa Pertikaian Nasional ini begitu terdesak sangat nak kembali menjadi kerajaan. Kalau lepas ini anda dengar ceramah mereka di mana-mana, ataupun budak-budak saya berterupa dia duduk bercakap, ini perjuangan rakyat, kita berjuang ini untuk rakyat, awak pergi tepukkan dahi dia, lepas tu awak belah je lah. Awak cakap mengarutlah kau punya pemimpin seorang-seorang, bukan main banyak lagi kes mahkamah, seorang-seorang punya terdesak, akaun parti kena beku kerana banyak sangat kes, duit dah tak ada, lepas tu nak sembang berjuang untuk rakyat. Pergilah melingkup sana. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Sekarang mari kita lihat persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua, propaganda jahat yang mereka timbulkan adalah, mereka mengatakan bahawa kerajaan perpaduan, kabinetnya ini dikuasai oleh majoriti bukan Islam. Mari kita lihat angka. Jumlah menteri kabinet yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, jumlah keseluruhan menterinya adalah 28 orang. Daripada 28 orang, 21 orang menteri itu beragama Islam. Hanya 7 orang je bukan Islam. Di celah mana yang kabinet kerajaan perpaduan ini dikuasai oleh orang bukan Islam? Daripada 28 orang, 21 Islam. Hanya 7 menteri yang bukan Islam. Saya tak tahulah kalau budak-budak Pertikaian Nasional rasa 7 dengan 21 ni 7 lagi besar daripada 21. Itu faktanya. 7 orang menteri bukan Islam, 21 orang lagi menteri Islam. Macam mana pula dengan kedudukan timbalan-timbalan menteri? Jumlah timbalan menteri kerajaan perpaduan ada 27 orang. Daripada 27 orang, 18 beragama Islam. Hanya 9 yang bukan Islam. Jadi macam mana mereka kata kerajaan perpaduan ini dikuasai kabinetnya oleh orang-orang bukan Islam? Maksudnya menteri-menteri majoriti Islam, timbalan-timbalan menteri majoriti Islam. Sekarang kita pergi pula kepada persoalan yang ketiga. Persepsi jahat yang mereka mainkan di kampung-kampung, dekat kawasan orang Melayu. Mereka mengatakan bahawa jumlah ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan ini dikuasai oleh majoriti orang-orang bukan Islam. Mari kita tengok faktanya. Jumlah ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan ini ada 148 orang. Daripada 148 ahli-ahli parlimen, 77 beragama Islam, 43 bukan Islam, 16 daripadanya bukan Islam Bumiputra Sabah dan Sarawak, dan 12 lain-lain kaum. Jadi sekarang kita totalkanlah 43 tambah 16 Bumiputra Sabah dan Sarawak ini tadi, tambah 12 lain-lain kaum. Maksudnya ahli parlimen bukan Islam ada 71 orang. Berapa jumlah ahli parlimen Pertikaian Nasional? Ahli parlimen Pertikaian Nasional ada 74 orang. Orang mengatakan bahawa kami kuat, kami Melayu, kami Islam. Woi, ahli parlimen beragama Islam kerajaan perpaduan ni ada 77 orang. Ahli parlimen Pertikaian Nasional yang Melayu Islam ni ada 74 je. 74 dengan 77 ni mana besar? Ini bermaksud kerajaan perpaduan lebih Islam daripada Pertikaian Nasional ini tadi. Kerana jumlah ahli-ahli parlimen Islam lebih banyak daripada jumlah ahli-ahli parlimen Pertikaian Nasional. Jadi tengok
persepsi jahat yang mereka mainkan. Mereka mengatakan bahawa ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan ini dikawal oleh majoriti bukan Islam. Hari ini anda tonton video saya, barulah anda tahu 77 ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan adalah terdiri daripada orang Islam. Jahat kan persepsi diorang? Sekarang kita pergi pula kepada persoalan yang keempat, yakni persoalan yang penghabisan. Kalau pertikaian nasional ni kembali menjadi kerajaan, dengan siapa dia nak bentuk kerajaan? Inilah namanya hipokrasi tertinggi pertikaian nasional. Ketika Barisan Nasional UMNO berkawan dengan diorang, dia puji melangit. Tapi bila Barisan Nasional UMNO berkawan pula dengan Kerajaan Perpaduan, dia hamput kawan tu, dia kutuk separuh mati. Presiden UMNO tu macam-macam diserangnya. UMNO ni worse lah kalau ikut mulut pemimpin-pemimpin pertikaian nasional ni. Bila UMNO decide bekerjasama dengan Pakatan Harapan, automatik UMNO jadi tak guna. Tapi kemudian bila mereka bercerita nak kembali balik ke dalam kuasa, mereka terhege-hege balik cari UMNO nak berunding tau. Inilah dia. Inilah hipokrasi tertinggi pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Jumlah ahli parlimen mereka ada 74 orang saja. 74 memang tak boleh bentuk kerajaan. Ini matematik simple bro. Nak capai 112 kau kena bergabung. Jadi blok mana yang diorang boleh ambil? Terpaksalah diorang nego dengan blok UMNO, blok BN, blok GPS, blok JRS. Kalau kempen dekat kampung, kalau kempen dekat Kedah tu, ini Melayu, ini Islam. Tapi bila nak dapatkan kuasa, GPS pun dia pergi menghadap, GPS pun dia orang berunding, GPS pun dia orang sembah minta sokongan. Ini yang saya katakan hipokrasi tertinggi ni. Inilah jenis-jenis pertikaian nasional. Ada kualiti punya hujah. Sekarang kita nampak, kalau katakanlah pertikaian nasional ini nak kembali menjadi kerajaan, satu-satunya jalan adalah dengan memujuk blok-blok parti lain kembali bersama mereka. Iaitu blok yang ada adalah Barisan Nasional, GPS, JRS. Takkan dia nak pujuk Pakatan Harapan pula kan? Memang itu merapu paling tinggi lah. Dengan hipokritnya mereka ini, mereka tak layak langsung bicara soal rakyat sebenarnya. Saya sebenarnya geli, jemu, menyampah, muak. Sebab itu saya buat video ini terangkan kepada anda. Sebab kadang-kadang bila saya turun ke bawah, saya pergi Kedah, saya pergi Penang, saya pergi Kelantan, adalah makcik-makcik tua. Kerajaan Perpaduan ini dikuasai oleh DAP. Kerajaan Perpaduan dikuasai oleh bukan Melayu. Menteri-menteri banyak orang bukan Islam. Hari ini saya buat video, saya terangkan kepada anda faktanya. Jadi selepas ini bagi anda yang sudah menonton video ini, saya minta sharekan kepada seberapa ramai kawan-kawan kita, makcik-makcik di kampung-kampung dan mereka-mereka yang berada di luar sana. Saya nak berikan nasihat kepada pertikaian nasional, kepada Perikatan Nasional, jadilah pembangkang yang baik. Pilihan raya 6 negeri ini tidak akan menggugat kerajaan pusat langsung. Menang atau kalah kita tentukan di gelanggang. Berkempenlah secara sihat, bukan dengan menunjukkan keterdesakan bahawa kamu ini semua nak menyelamatkan tembolok sendiri. Berkempen secara matang bro. Kalau tang orang pandai kan dia cakap, dia tu ada kes mahkamah, dia ni ada kes mahkamah, pemimpin dia berderet semua ada kes mahkamah. Lain kali penyokong-penyokong dia yang tak berapa nak cerdik tu bagi ketuk kepala pemimpin-pemimpin yang ada kes mahkamah tu, suruh berhenti jangan bercakap. Kalau dia pandai bercakap orang lain ada kes, orang itu ada kes, dia sendiri bersepah kluster mahkamah. Jadi janganlah bicara soal rakyat. Gelilah aku. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Jadi cukuplah. Itulah saja apa yang saya cuba nak sampaikan. Oleh kerana video ini dirakam menghampiri Aidiladha, jadi saya nak pesan, pada hari Arafah nanti, kalau boleh pertingkatkan ibadah. Kalau boleh puasa sunat, kerana 10 hari Zulhijjah ini, tingkatkan amalan, puasa sunat, pertingkatkan ibadah. Ini adalah waktu-waktu mustajab berdoa. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini dengan mengucapkan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam yang akan menyambutnya. Jadi itu saja, sehingga kita bertemu ke video-video saya yang akan datang. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.